oleh pihak yang mana, tapi bakal kita sama-sama saksikan sekarang ni. Tengok Zord dan juga Nats, senyuman dan gembira dirasai oleh mereka, tapi kita kena lebih serius sekarang ni kawan-kawan. Alright. Saya Bruno dah suka. Batman. Saya dah suka. Vamos! Thank you. Vamos lah orangnya. Terima kasih. Vamos lah orangnya. Terima Ya Allah. kasih. Untuk berada di Kenapa kita kelompok boleh yang nampak semua terbaik, ni? untuk berada di kelompok terbaik, salah satu ciri-ciri adalah Van Bruno. If you cannot join them, ban them sekarang ni. If you cannot get them, Yes, ban them. ban them. Alright. Saya terharu. Kali telah pun di-ban keluar, kita pasti ada respect kepada Smooth, ataupun respect kepada Warlord, ataupun the respect kepada Pops. Respon daripada pengeluaran hero tersebut, pasukan daripada Vamos ke ban keluar di scene kat sini. Normal ban, seperti ban dengan Bruno, it's a normal ban sebenarnya. Tapi Suyu di-ban keluar Suyu oleh di-ban pasukan keluar. daripada... Dia nak kurangkan hero pun Chibi ni. Dan dalam masa sama mereka terpaksa ban keluar Yves ni. Khalid mid dah tak boleh pula. Gatot ada lagi. Gatot ada lagi. Hari tu kan antara punca kemenangan. Betul. Yang bestnya pasal Gatot mid diorang tu dan dapat kemenangan, dia tambah lagi satu flexibility pula Gatot ni nak pergi kat bagaimana. Selalunya either roam ataupun EXP, dan kalau mereka dapatkan Gatot itu akan menambahkan satu lagi persoalan kepada CFU Gaming di manakah kedudukan ataupun keberadaan Gatot ini. Saya nak bagi tahulah. Orang banyak rasa benda tu pelik kan. Tapi pada waktu Homeboy Champion, yang buat benda tu banyak kali. Edit mid Kadita roam. Berapa banyak kali dia orang buat Mereka di juga play pernah off buat tu. Terizla di bahagian mid. Dari Islam mid. Waktu champion di Homeboys, Season 13. Ozon dan Warlord melakukan perkara yang sama. Jadi saya boleh kata memang connection diorang ni, diorang dua-dua, kita tak boleh nak cakap zone mid laner ataupun zone roamer, Warlord mid laner atau Warlord roamer. Saya boleh cakap dua-dua adalah dua-dua. Dia ibarat zaman Falcon. Betul. Naomi Justin. Justin. Ya. Okay. Alright, kita bercakap perkara tersebut tentang daripada Zon. Zon merupakan satu-satunya roamer yang bermain di posisi jungler menggunakan Fanny ketika di MPL Malaysia musim yang ke-14, game terakhir mereka. Dan itu pun membuahkan kemenangan buat pasukan daripada tim Vamos, membawa masuk Joy dan juga membawa masuk Gatot. Melihat keunikan Pub, kita pun masih lagi tak tahu Joy ni main dekat mana. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai macam Jangan tu. sampai macam tu. Jangan sampai macam tu. Cuma Tak sampai lah. Maksud apa yang saya cakap ni tak sampai lah. Cuma saya setakat ini gemar dengan pembukaan daripada pasukan Vamos, khususnya mendapatkan Joy ini recently being buff, a very strong hero, dan lebih khususnya kalau diberikan kepada Chibi, penggunaan asas yang cukup cemerlang boleh memberikan efek yang lebih besar. Cuma bila saya lihat balik kepada CFU Gaming dengan hero yang mereka miliki, satu perkara yang menjerit dalam kepala saya sekarang ni adalah mobility mereka besar, mobility mereka tinggi. Luahkan nanti. Jangan jerit dalam kepala. Mobility mereka tinggi, so mungkin suka sedikit Joy nak lakukan tangkapan ataupun nak mengenakan Electrifying Beast. Tapi kalau Electrifying Beast tak kena, tak ada masalah. Deadly Stinger boleh dikenakan ke atas ketiga-tiga pemain ini. Minat. Setakat ni cukup minat. Setakat ni cukup minat dengan apa yang ditampilkan untuk EXP lane. Saya harapkan ada sedikit damage dan juga kekebalan dalam waktu yang sama. Contoh macam Tamus ke, macam Cici ke, macam lapu-lapu ke. Lapu-lapu. Sebab saya rasa dengan adanya Gatot mid ni, dia sangat-sangat memberikan flexibility untuk EXP lane. Boleh tak main damage, Betul. malah sampai ke tahap Benedetta. Kalau Smooth nak flex dia punya Benedetta ni yang terbaik, kita tahu Benedetta sekarang ada yang cuba bawa Revitalize. Benar, cuma tapi saya, ini mungkin saya personally je risau dekat sini bila mereka dah Jerit dapatkan lagi di kepala otak awak. Hellcat dah diambil dekat pick yang ketiga, dah macam nampak sangat Gatot dia akan duduk dekat tengah. Betul. So dah sedikit sebanyak memberikan gambaran kepada CFU Gaming, okay guys, this is gonna be Gatot mid. Saya rasa diorang pun dah memang fokus. Ya, tapi benda ni boleh jadi double bluff juga. Ya, dia boleh letak sebenarnya. Main macam biasa je lah. Warlord nak main pakai hero biasa. Tak ada masalah pun. Sebab semua mungkin pula ditugaskan untuk jadi roam. Yes. Ini dah macam bukan main MLBB, ini dah main game teka-teki dah sekarang ini. Betul. Alright, Harith di ban keluar, Wawan telah di ban keluar, dan last ban daripada Coach Pops ataupun pasukan Vamos mengeluarkan ban ke atas Cloud. Moskov. Tak boleh nak Moskov sini. Beatrix ke untuk Irrital Untuk Vamos ke? Mau. Net.
Nathan kan takkan Nathan pula double Tadi pula. Nathan double mage. Harit. Awak sebut pasal Moskov tu saya rasa macam Saya rasa Moskow tak boleh sebab ada Povia. Susah sikit. Faham? Tapi tak apalah. Boleh je sebenarnya. Boleh je. Ini Nets, bro. Ini Nets. Apa Boleh. yang kata tak boleh, dia boleh kan? Dia boleh kan? sebab Boleh, kenapa apa hal? sebab kenapa saya kata macam boleh. Pengacauan akan dilakukan oleh Gatot Kaca dengan Hellcat ni. Hellcat akan cari backline, Gatot Kaca pun akan pergi ke backline. Joy ni pun pergi ke backline. So kalau semua dah pergi backline, Join jelas sekali. Moskov pun join jelas sekali dengan Spear of Destruction. Itu yang saya takut. Dia kalau dibuat terus ke belakang boleh. Cuma kalau dia nak depan-depan dengan Povia susah. Terus Moskow memang sangat-sangat susah nak depan-depan dengan Povia. Sebab second skill Povia tu terlalu jauh untuk dielak oleh Moskov. Tadi sikit sebanyak tentang fakta jungler di pasukan daripada CF Gaming. 16 tahun 11 besar. bulan. Paling kedua termuda. Yang pertama termuda daripada Hiko. pasukan KBG. Bukan Two Spirit. Hiko. KBG berapa? Saya rasa ni super kedua kan? Osman Noel. Tak apalah. Tapi still 16 muda. 16 tu agak sangat muda. Kalau second termuda pun 16. Berapalah umur yang paling muda tu. Alright. Hayabusa dan juga Nathan. Okay, Nathan ni straight fokus kepada Gatot. Sekarang ni Cepat. pada Smooth. Last. Kalau ada satu lagi assassin, masak. Smooth ke Warlord? Warlord. Smooth ke Warlord? Saya Smooth ke Smooth. Warlord? Smooth. Kan Ambil dorang. Bennett. Ambil Edit ke? Tapi Edit macam Cici. slow rotate lah. Cici susah sikit lawan Hayabusa lah. Kita lihat sekarang Macam ni. mana? Kalau tak ada apa, Tamus, Terizla, Amus not bad. Glue. I think Glue is okay. Glue is good. Glue is not bad. And seolah-olahnya mereka memang memberikan fokus kepada backline satu hal. Tapi percaturan dia is kind of like a bit risky, high risk high reward. Kalau semua nak pergi ke backline, semua nak fokus kepada bahagian belakang, mereka kena siap sediakan satu benteng pertahanan yang cukup tinggi juga supaya mereka kena withstand Nathan ini. Nathan ini akan menjadi kind of like a Bruno 2.0. Kalau kita tak berikan fokus kepada Nathan, dia akan boleh keluarkan damage dia dengan sangat-sangat mudah dekat bahagian belakang itu. Sebab tu ada Hellcat. True. Sebab tu ada Hellcat dan sebab tu ada Joy. Ya betul. Daripada Sang Chili jungler untuk pasukan daripada Team Vamos. Kedua-dua pasukan telah pun memilih hero untuk perlawanan Best of One. Misi untuk berada di bracket 2-1 maka bermula sekarang. Jarum di laut ingin dijinak. Di tengah samudra berombak deras. Inilah waktunya diangkat disorak. Harapan Malaysia kan pasti dibalas. Kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk berlawanan di antara pasukan Vamos berhadapan CFU Gaming. Vamos bertemu dengan CFU di dalam format Best of One. Akan tetapi rakyat Malaysia mengharapkan kemenangan daripada pasukan Vamos untuk meneruskan lagi perjuangan mereka di dalam kejohanan dunia M6 MLBB. CFU Gaming juga pasti tidak akan memberikan kemenangan itu dengan sebegitu sahaja. Namun daripada pihak MLBB, mereka akan bagi kepada anda ganjaran istimewa. Anda kata anda mendapatkan pass M6 yang telah pun disediakan di dalam game anda. Saya merasakan kedua pasukan ini pernah skrim antara satu sama lain. Pasti. Melainkan berada dalam region yang sama. Tapi kelebihan mungkin akan cuba dilakukan oleh Vamos. Daripada arah di bahagian tengah, 3 pemain daripada pasukan Vamos sekarang ini. OP kehilangan nyawa, Warlord juga. Tetapi lihat bagaimana Z yang terpaksa untuk berundur dengan nyawa yang sedikit rendah. Perjuangan untuk dapatkan bom. Malah sekarang detektif. Akan ditembakkan first blood dimiliki oleh CB. Permulaan yang diidamkan oleh kita semua sekarang ini. Rusuhan dilaksanakan ke atas Hayabusa. Seperti mana yang kita ketahui, itu antara cara untuk berhadapan dengan beliau pada fasa early game ini. Akan tetapi kita kena kekal bersabar kerana momentum dah dibina sedikit untuk pasukan Vamos. CFU Gaming kena ingat ancaman utama mereka adalah dekat bahagian atas ini, iaitu Nathan ini yang akan memberikan kesakitan yang besar. Andai kata satu item itu, Holy Crystal, dah dilengkapkan nanti. Saya mengharapkan di mana Nets juga kena catch up dari segi pengambilan gol dan juga dari segi farming EXP di bahagian atas. Pastikan dia tidak berada dalam keadaan yang sangat-sangat jauh dengan sini, tapi di bahagian turtle. Percubaan daripada Zon untuk mengganggu OP yang cuba untuk melakukan serba sedikit zoning out. Warlock juga terus ke hadapan, memberikan ruang untuk CB mendapatkan turtle dengan mudah. Bayangkan
berada di depan menadah damage daripada Hellcat tersebut. Juga terpaksa untuk mengenakan damage ke atas Gatot Kaca. Bukanlah tugasan mudah untuk CFU. Lihat sekarang ni Nats telah berjaya untuk mendapatkan level 4. Jadi Spear of Destruction ada di tangan beliau. Anda kata ingin melakukan pergaduhan sedikit. Hampir nak mencuri purple buff tersebut tapi tidak berjaya. Namun begitu dekat bahagian bawah, lihat minimap anda sekarang ni. Waduh, diberikan kesakitan sedikit sebanyak oleh glue yang digunakan oleh Smooth pada minit yang kedua. Percubaan untuk dapatkan OP-nya. Orang nak OP. Cibi masuk. Cibi mencuba. OP akan ditumbangkan. Satu lagi kill untuk Vamos. Mudah apabila connection di antara trio mid yang begitu pantas dilaksanakan oleh Vamos. Nats terkena pula entropi daripada Sing, tetapi sekadar untuk memastikan Sing lakukan fast clearance. Tidak baca Cibi akan datang. Jadi dia terpaksa untuk lakukan fast clearance. Tapi apa yang kita boleh katakan, Cibi dah siapkan Genius One dan ini akan menyebabkan retention dari segi damage Magic sangat-sangat besar. Warlock juga boleh untuk lari dengan menggunakan Avatar of the Guardian, tapi dihalang, ditendang pula. Warlock hilang. Walaupun ada revitalize, tapi tetap akan dijatuhkan. Cibi masuk, bercuba untuk dapatkan seorang pemain. Z melakukan beli ke OP, datang beli ke OP, terus saja pulang. Dengan nyawa yang rendah, Z masuk lagi. Dia cuba dapatkan zone, tapi 1-on-1. Yang mungkin bakal tukar menjadi 2-on-1, tetapi Z tak ingin terlalu bernafsu, membiarkan saja zone. Pulang dengan nyawa yang sedikit rendah, tapi cerita mengenai pulang. Menariknya, Zon saya rasa dia tak akan pulang sebab nyawanya boleh ditambah dengan pantas dengan penggunaan passive Hellcat tu. Benar sekali. Jadi begitu lama dia boleh membuka map, memberikan informasi di manakah keberadaan ahli pasukan CFU Gaming. Dan CFU Gaming memahami animasi AOTG ini agak lama. Jadi apa yang mereka lakukan adalah layerkan crowd control mereka supaya Warlord tak boleh nak larikan diri walaupun adanya penggunaan ataupun ultimate daripada Gatot Kaca ini. Belum lagi kita lihat kelibatan Zing ataupun Nats di dalam teamfight. Sekarang ini Nats 1-on-1. Nats cuba untuk tumbangkan. Nats berjaya oleh Sing. Tapi lihat bagaimana Warlord yang hadir dengan penggunaan Avatar of the Guardian. Masih lagi ada kelebihan untuk Sing pada saat ini dengan penggunaan entropi tersebut daripada sudut power spike. Tapi tiada sebar masalah yang terlalu besar. 2 balas 2 sekarang ini daripada mata pembunuhan. Tapi untuk total yang seterusnya Warlord cuba untuk ditumbangkan. Masih lagi ada Revenant percubaan dengan Dadang Paul. Masuk ke depan. Berjaya untuk dapat kopi. Tetap cuba untuk dapatkan oleh detektif. Berjaya juga untuk dimiliki. Tapi lompatan yang akan diakhiri dengan satu penggunaan Greg Revel Smoke. Percubaan untuk dapatkan Warlord juga berjaya. Tapi Z yang ingin pulang daripada kawasan berbahaya tidak berjaya. Dan sekarang ini kill dimiliki oleh pasukan Vamos. 5 berbalas 3. Kembali di depan. Walaupun total tidak dimiliki. Ya, 3 kill yang menjadi dimiliki oleh pasukan Vamos sebentar tadi. Untuk trade dengan pengambilan turtle mungkin akan memberikan kelebihan. Tapi apa yang dilakukan oleh Zing di bahagian bawah dapat memberikan lebih banyak advantage pada pemain daripada pasukan CFU di bahagian tengah sekarang ini. CB terkena tendangan dalam percubaan untuk dapatkan menang di bahagian mid lane. Tapi menar bahagian bawah dihancurkan pula oleh pasukan CFU Gaming. Belum lagi ada menara untuk pasukan Vamos berpuas hati. Perlu untuk menunggu lagi daripada sudut power spike milik Nats untuk bergerak dengan jauh lebih agresif. Tapi di bahagian atas agak agresif juga. Di mana Cibi dan juga Zon melakukan serangan ke atas. Waduh, percubaan melakukan poking bagi memastikan Nats lebih mudah mendapatkan menara ini. Ya, perkara tidak baik untuk saya katakan dekat sini adalah farming rate. Sabar sebentar. Lompatan daripada Warlord mengakibatkan waduh terkena damage yang besar, hilang. Tapi OP dalam perjalanan diiringi Smoke agak perlahan pergerakan daripada CFU, tak sempat untuk mendapatkan sesiapa. Okay. Ingin saya katakan dekat sini, Nathan farming rate ni dah mencecah 4,300 gold pada saat ini tanpa dijatuhkan lagi. Jadi kalau ini diteruskan, ini masih satu perkara yang kurang baik untuk pasukan Vamos. Percubaan untuk kehadapan Warlord, tapi lihat OP dapatkan satu, dapatkan Nats dan bakal berjaya untuk ditumbangkan Z dengan satu Avatar of the Guardian gagal untuk mendapatkan sesiapa. Tapi Cibi juga kalah 1-on-1 dekat tengah. Masalah besar untuk pasukan Vamos, tapi Smooth memberikan satu kelegaan dengan berjaya mendapatkan seorang pemain. Smooth juga akan pulang begitu saja. Ya, kelebihan sebenarnya mempunyai Valentina pada peringkat awal. Berjaya mengeluarkan dampak damage yang besar dan juga berjaya untuk menggunakan Avatar of the Guardian sebentar tadi. Pastikan kemenangan yang bersih dilakukan oleh pasukan CFU Gaming. Sekarang pada Nats. Yang digunakan tapi Nats juga sudah pun hadir. Smoke masih lagi berjaya untuk bertahan dengan Nats. Hampir untuk ditumbangkan tapi Zon 1-on-1 berjaya untuk menumbangkan Zing. Tapi beliau juga mengorbankan dirinya. Tapi tak mengapa. Itu adalah Roma. Tapi di bahagian atas juga Nats dikejar. Ini mengapa saya mengatakan bahawa agak sedikit merisaukan apabila
Moskov berhadapan dengan Povis secara 1 lawan 1. Pastinya Povis mampu untuk mengejar. Okay, Nats kena step up. Nats kena step up dengan lebih lagi sekarang ni. 3 kematian pada 7 minit bukanlah satu perkara yang kita inginkan. Dan perkara yang kurang baik untuk mana-mana para gold laner pada saat ini. Untuk memastikan tim Vamos masih lagi bernafas di dalam perlawanan ini. Dan saya dah katakan sebentar tadi di mana early game CFU Gaming boleh memberikan aggression yang cukup besar ke atas pasukan Vamos. Mereka masih lagi memerlukan waktu, mungkin minit ke-10, 12 barulah mereka boleh tampil dengan lebih hebat. Namun perkara yang sama juga kita boleh katakan ke atas CFU Gaming dengan adanya Nathan di tangan Zing ini. Baru saja mencecah minit yang ke-7, akan tetapi 2 item telah dilengkapkan oleh beliau pada saat ini. Stardom Sight 1, Feather of Heavens yang kedua. Ya, dia kalau dapat siapkan oleh Crystal mungkin lagi sakit. Di pemain-pemain daripada pasukan Vamos khususnya daripada Zon. Kena mencari manakah kedudukan daripada Zing. Sekarang kita menunggu saja Nets untuk siapkan item yang kedua dan juga item yang ketiga. Dia dah siapkan Golden Staff. Serangan akan dilakukan. Terus saja split-split. Percubaan terlakukan satu serangan balas. Tapi satu pun apa tak berkaitan daripada Warlord. Mungkin bakal mengakibatkan pemain-pemain daripada pasukan Vamos yang menerima masalah yang sangat-sangat besar. Warlord menerima damage yang begitu besar. Tetapi 2 orang yang lain ditumbangkan. Warlord, hampir dapatkan detektif. Percubaan untuk detektif masuk agak CP saja daripada Nance dengan penggunaan Speed of Destruction tersebut. 2 dari tumbangkan Chibi dan juga semua bersama-sama dengan menara juga yang dihancurkan oleh CFU Gaming. Nampak tak berapa indah untuk Vamos pada saat ini. Satu menara pun tidak dimiliki oleh pasukan yang diharapkan oleh Malaysia. Sangat sukar sekarang ni sebab sudah saya rasa 2 kali ya. Disebabkan 2 kali kematian ke atas Chibi. 2 kali detektif berjaya untuk mencari Chibi dan juga berjaya untuk mengenakan Augie Shadow Kill itu secara efektif ke atas Joy ini. Dan saya rasa next item untuk Joy mungkin Winter Crown harus dilengkapkan terlebih dahulu untuk memastikan dia tak ditangkap berkali-kali oleh detektif. Ya, detektif the moment dia dah siapkan dia punya Blade of Despair. Kalau dia lepas ni dia siapkan dia punya Sky Piercer. Dengan KDA 3-1-1. Mungkin akan beri kelebihan. Dragon! Kenapa dia jalan secara meluru? Itu menjadi bersalah yang besar. Tapi Chibi masuk ke depan mendapatkan Zing. Zing ditumbangkan. Satu keindahan yang baik. Tapi lihat Chibi juga yang cuba untuk dicari. Nyawa rendah untuk Chibi. Terpaksa untuk pulang. Z bergerak ke hadapan. Tapi pemain ini sangat-sangat lembut. Boleh saja untuk ditumbangkan oleh pasukan Vamos. Malah sekarang ini Nats cuba untuk menumbangkan. Waduh, berjaya juga dapatkan 2 Warlord. Perlu untuk merundur. Dengan adanya Augie Kill, Warlord cuba untuk didapatkan. Berjaya juga untuk dapatkan Warlord. Dan sekarang ini pertarungan semakin lama semakin rancak. 2 orang berbaras 1. Dan Vamos ada satu kelebihan dengan 4 orang pemain. Manpower lebih tinggi untuk mereka melakukan pertempuran seterusnya. Mereka kena sedar adanya Hayabusa yang sedang duduki semak dekat bahagian bawah. Tapi detektif telah mengubah kedudukannya pada saat ini. Damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan CFU Gaming dah cukup besar. Tapi sabar sebentar. Moth hilang! Hilang! Tak sempat split-split kan tu kan? Sempat split-split tapi still tak bermakna disebabkan raw damage daripada Zing dah cukup besar pada saat ini. Holy Crystal dah disiap di tangan beliau rakan-rakan. Ini masalah besar. Warlord mencuba untuk masuk tetapi seakan-akan ini menjadi masalah. Tapi detektif akan berjaya untuk tumbangkan oleh Zon. Bercuba untuk dapat kopi. Namun Zing masih lagi one hit ke atas pemain-pemain pasukan Vamos. Free hit saja. Memberikan damage ke atas Nets juga. Nets akan ditumbangkan oleh Z. OP masih lagi bertahan. Zon gagal untuk dapatkan Zing sebentar tadi. Jadi masalah sekarang ini untuk pasukan Vamos. Sekarang ni kalau kita bercakap pasukan tim Vamos yang akan sentiasa berada di bahagian hadapan, kita lihat bagaimana persembahan yang ditunjukkan oleh Z. Dia sanggup gunakan flicker untuk dapatkan 1 kill dan dia berjaya membuahkan hasil terus saja 14 kill. Sama-sama dengan 1.6k gold telah pun dimiliki oleh pasukan daripada CFU Gaming ini. Agak sukar sebenarnya kalau Zon nak mencari Zing sekalipun disebabkan Purify masih lagi ada di tangan beliau dan disebabkan itu kita lihat bagaimana detektif yang dicari oleh Zon terlebih dahulu memusnahkannya, terus keluarkannya daripada medan pertempuran. Jadi it's too much to ask untuk Zon sekarang ini. Banyak sangat tanggungjawab yang harus digendong oleh beliau pada saat ini. OP cuba mencari ruang ke atas Zon tapi tidak berjaya. Tapi Nats sekali lagi skor cardnya taklah begitu cantik. 1-4-4 kena step up lagi. Tapi saya faham seperti mana yang Safros cakap. Nampak gayanya memang benar. Sukar untuk beliau berhadapan dengan Obvious ini sentiasa akan menghalang penggerakan ataupun jalan untuk Moskov nak pergi ke hadapan. Pemain-pemain daripada pasukan Vamos perlu untuk lebih berhati-hati. Lebih lagi Zon, dia perlu untuk gunakan passive helikopter sebaik mungkin. Tadi ada tendangan seakan-akan menjadi
satu kesilapan daripada Zon. Sebab dia seharusnya tahu sekiranya ada sesiapa berada dalam bush. Tetapi itu seakan-akan menjadi kejutan yang tidak seharusnya menjadi kejutan. Sebab Hellcat adalah satu hero anti-ambush. Seharusnya dia tahu dekat setiap bush mana yang ada orang. Dan dia digunakan oleh pemain yang memang sudah mempunyai pengalaman. Dan sekarang ni dengan perbezaan hampir 2000 gold daripada Sing dan juga Nance. Perlu dirapatkan secepat mungkin. Kita dapat lihat bagaimana sekarang ni Nance ada on the way nak siapkan Goros Meteor. Terus saja Avatar of Guardian Percubaan untuk cari Sing. Purify kena pakai. Sekarang Zon. Cantik! Percubaan untuk masuk ke bahagian depan. Berjaya untuk dapatkan api. Tapi nyawa Renato api. Namun lihat Warlord yang ditinggalkan. Warlord dari tebakan TV juga hilang. Pemain-pemain Pasca Famos sekarang ini mengharapkan kepada kejatuhan pemain seorang daripada CFB Game atau Wado. Tapi dengan 2 orang berbaki. 3 lawan dengan 2. Mereka dapatkan Wado dan Scopi. Tapi Zing masih lagi survive walaupun Purify berjaya untuk digunakan oleh pemain ini. Smoke dan juga Nats diharapkan untuk lakukan pertahanan. Masih lagi ada satu minion untuk melakukan serangan. Nats cuba bergerak ke hadapan. Semua akan ditumbangkan. Minion masih ada. Nats akan ditumbangkan. Wipe out. Vamos juga tumbang. Malaysia 2 di bawah. 2 kekalahan, 2 hari mengecewakan.